Baiklah, dalam video ini saya Sharifah Nurul Nafisah binti Muhammad Arifin dan rakan saya Nurul Syahada binti Muhammad Syukri akan membenarkan berkenaan pendekatan manhaj Atifi Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Abdullah Al-Banjari dalam dakwah. Untuk memudahkan perbahasan kita pada hari ini, maka eloklah sekiranya saya memperjelaskan lagi berkenaan kalimah dakwah. Kalimah dakwah berasal daripada kalimah bahasa Arab yang berbentuk masdar dari kata kerja da'a yad'u yang membawa maksud memanggil ataupun mengajak ataupun menyeru. Manakala dari segi istilahnya pula, berdasarkan Syekh Ali Mahfuz, beliau telah mengatakan dalam kitab karangannya, dakwah bermaksud mendorong ataupun mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran agar mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini juga selaras dengan pemikiran Imam Al-Ghazali yang telah menyatakan bahawa amar ma'ruf nahi munkar adalah merupakan inti kepada gerakan dakwah itu sendiri. Baiklah, kita beralih kepada topik yang seterusnya, iaitu pendekatan dakwah. Seperti mana yang kita tahu, Allah telah mengajarkan pelbagai pendekatan dakwah kepada Rasulullah SAW di dalam Al-Quran. Akan tetapi, secara umumnya, terdapat 3 asas di dalam mendekati mad'u ketika berdakwah, iaitu yang pertama, Al-Hikmah. Al-Hikmah ialah berkata yang benar, selaras dengan realiti jiwa pada masa itu, ataupun membentangkan dalil untuk menerangkan berkenaan kebenaran dan menghilangkan keraguan. Yang seterusnya, yang kedua, iaitu Mau'izatul Hasanah, iaitu memberi peringatan kepada mad'u berkenaan balasan baik dan buruk yang telah Allah janjikan terhadap manusia atas segala perbuatan mereka, agar mereka lebih terdorong untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Dan yang ketiga, iaitu Al-Mujadalah billati hiya ahsan, iaitu berdebat ataupun berbahas dengan mad'u berkenaan kebenaran. Perdebatan ini adalah untuk mendapatkan kebenaran dan bukannya kemenangan. Dan sekiranya mad'u masih berdegil dan menentang, maka pendakwah haruslah menghentikan perdebatan tersebut untuk mengelak daripada perselisihan faham yang lebih memudaratkan. Baiklah, seterusnya menurut Muhammad Abu Al-Fath Al-Bayanuni pula, beliau telah menyatakan di dalam kitab karangannya, iaitu Al-Madkhal ila ilmi dakwah, bahawa terdapat 3 manhaj dalam ilmu dakwah itu sendiri, iaitu yang pertama, manhaj Atifi, iaitu manhaj yang berfokus kepada hati. Yang kedua, manhaj akli yang berfokus kepada akal. Yang ketiga, iaitu manhaj hissi ataupun tajribi yang berfokus kepada panca indera. Di sini ingin saya fokuskan terhadap manhaj Atifi, iaitu disiplin dakwah ataupun satu kaedah yang berfokus kepada hati serta untuk menyentuh perasaan dan emosi seseorang. Manhaj ini turut terdapat beberapa uslub, iaitu yang pertama, Mau'izatul Hasanah, iaitu memberi peringatan yang baik kepada mad'u. Uslub ini turut boleh diperincikan kepada beberapa bentuk lagi, iaitu seperti memberi khutbah ataupun ceramah, ataupun memberi peringatan berkenaan nikmat-nikmat yang telah Allah kurniakan kepada umat manusia agar lebih bersyukur, dan juga memberi peringatan berkenaan baik dan buruk yang telah Allah janjikan kepada seseorang atas perbuatannya. Dan yang seterusnya, yang kedua, uslub yang kedua pula ialah dengan menggunakan perkataan-perkataan yang lemah lembut untuk menyentuh hati mad'u. Dan yang ketiga, sentiasa memberi pertolongan dan memberi sokongan terhadap mad'u agar dapat membuka hati mereka untuk menerima dakwah tersebut. Seterusnya kita akan sambung berkaitan dengan biografi Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, yang mana beliau ini telah berasal daripada Banjarmasin, Kalimantan, setelah Indonesia, dan telah dilahirkan di sebuah perkampungan yang bernama Harus pada tahun 1960. Dan beliau ini merupakan anak ketiga daripada 7 adik-beradiknya dan merupakan seorang cucu salah seorang tokoh ulama besar di Kalimantan Selatan.
Seterusnya kita akan menyentuh berkaitan latar belakang pengajian beliau, yang mana beliau ini telah memulakan pelajaran di Sekolah Rendah Kampung Harus dan di Pondok Normal Islam, dan kemudiannya beliau telah berhijrah ke Mekah dan menyambung pelajaran di Madrasah Syautiyah, dan beliau telah mengikuti pengajian secara tidak formal di Masjidil Haram dan di rumah-rumah masyayikh. Dan seterusnya pada tahun 1983 beliau telah memasuki Universiti Al-Azhar dalam menyambung pelajaran dalam bidang syariah sehingga mendapat gelaran sarjana muda, dan kemudiannya menyambungkan pelajarannya lagi di Ma'had Ali Ad-Dirasat Al-Islamiyah dan mendapat diploma am Dirasat Al-Ulia. Setelah menamatkan pengajian, beliau ini telah mengajar para pelajar Asia yang terdiri daripada Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand, dan beliau ini sehinggakan mendapat gelaran Azhar Asani, dan beliau ini telah mengadakan beberapa kelas pengajian di rumah pelajar pada tahun 1987 sehingga 1998 di rumah pelajar iaitu yang terdiri daripada Kedah, Kelantan, Johor dan di Masjid Al-Fath. Seterusnya kita akan menyentuh berkaitan dengan pendekatan dakwah Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, yang mana beliau ini lembut dalam berdakwah. Lembut dalam berdakwah adalah suatu amalan ataupun cara yang dituntut dalam agama kerana ianya mampu menyentuh hati si pendengar untuk menerima segala teguran dan nasihat yang telah diberikan oleh pendakwah. Kelembutan Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari ini dapat dilihat dengan penggunaan bahasa yang sopan dan intonasi yang rendah. Yang ini dapat dilihat ketika Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari ini menegur para hadirin untuk menutup telefon, tetapi beliau telah menggunakan kata yang sopan, iaitu supaya para hadirin menggunakan kemudahan dengan sebaik yang mungkin, dan beliau telah memuji bahawa sebagai manusia ialah makhluk yang mulia di tempat yang mulia dan berada di dalam suasana yang mulia, maka perlu hargai setiap apa daripadanya yang telah digunakan kepada manusia itu sendiri. Seterusnya adalah ceramah yang disertai dengan zikir secara berjemaah, yang mana Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari ini pernah melibatkan diri dalam program yang diisi dengan munajat, doa dan zikrullah, dan diselangi dengan beberapa tazkirah tentang kesedaran masalah sosial pada masa kini dan perjuangan para anbiya pada masa dahulu. Kaedah ini adalah digunakan untuk melembutkan hati si pendengar dan dalam masa yang sama dapat mendorong rasa insaf dalam diri seseorang itu. Seterusnya adalah peringatan tentang nikmat supaya rasa bersyukur. Beliau telah melibatkan diri dalam suatu program ceramah, yang mana beliau telah mengingatkan bahawa nikmat yang diberikan Allah ini adalah untuk digunakan kepada seluruh alam, yang mana setiap kekayaan dan kemewahan yang telah diberikan oleh Allah perlulah kita sebagai manusia untuk membantu dan menolong orang lain yang memerlukan. Selanjutnya itu, Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari ini telah menyatakan bahawa setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia adalah sebagai sesuatu yang tidak sia-sia kerana ianya mempunyai matlamat dan tujuan untuk digunakan di masa akan datang. Seterusnya adalah bahan ilmiah, yang mana ianya menjadi salah satu medan dakwah dalam menyebarkan pengetahuan dan maklumat berkaitan dengan hal-hal keagamaan. Kaedah ini juga telah dilakukan dan digunakan oleh para ulama sejak dahulu lagi. Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari ini juga menulis banyak karya yang berbahasa Melayu dan berbahasa Arab, dan antara topik yang ditulis olehnya adalah berkaitan dengan fiqh, akidah, hadis dan lain-lain. Antara penulisan dalam bidang fiqh ialah hukum dan persoalan berkaitan dengan darah nifas, haid dan istihadah, dan manakala daripada bidang akidah boleh dilihat dalam kitab yang bertajuk Cahaya yang Menerangi, dan dihimpunkan 200 soal jawab bersama Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari. Sekian, terima kasih daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.